KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Seperti biasa, anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam Sukses SPM 2022. Dan hari ini, kita nak tahu bagaimana untuk capai yang terbaik untuk mata pelajaran Asy-Syariah dengan topik kita soalan lisan. Dan semestinya ada guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Siapakah beliau? Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, bersama dengan kita di studio pada saat ini Ustazah Nurhani Jaludin daripada Sekolah Agama Menengah Sultan Hishamuddin Kelang, Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa khabar Ustazah hari ini? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa haluki? Alhamdulillah Ustazah, alhamdulillah bi khair, masya-Allah. Jadi Ustazah, bukan kita berdua sahaja yang ingin tahu berkenaan dengan Asy-Syariah, soalan lisan, tetapi kita juga ada bersama kita di studio murid-murid di talian yang mungkin Ustazah boleh memperkenalkan mereka. Dipersilakan. Okey, boleh. Assalamualaikum. Okey, bersama kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau Ustazah sebut nama, bye-bye tau. Okey. Yang pertama kita ada Afiq Rahman. Kaifa haluka Afiq Rahman? Ahlan. Alhamdulillah. Okey. Dan kita juga ada Afiq Nazmi. Assalamualaikum Afiq Nazmi. Waalaikumsalam. Sebelah Afiq Nazmi tu kita ada nama dia Zakirin. Kaifa haluka ya Zakirin? Alhamdulillah. Ahlan. Ana bil khair. Alhamdulillah. Bawah Zakirin kita ada Muid. Assalamualaikum, ana bi khair. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, itu dia murid-murid kita daripada Sekolah Agama Menengah Sultan Hishamuddin Kelang, Selangor yang akan bersama dengan kita hari ini Ustazah untuk belajar topik lisan. Soalan lisan Asy-Syariah. Jadi saya pun nak tahu berkenaan dengannya. Jadi mungkin Ustazah boleh mulakan kelas. Dipersilakan. Terima kasih Syafiqah. Jom kita tengok dulu, kita ada slide ni. Kita mulakan dengan terjemahan surah Al-Insan ayat 12 dan 13. Dah bersedia semua? Duduk tegak semua, tarik nafas. Tahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepaskan. Dan dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka dengan syurga dan persalinan daripada sutrararara. Mereka berehat di dalam syurga dengan berbaring di atas pelamin-pelamin. Di atas pelamin-pelamin. Mereka tidak merasakan di dalamnya bahang matahari dan tidak juga merasai suasana yang terlampau dingin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Ustazah. Jom kita baca doa belajar. Baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi anda semua bersama Ustazah Hani dalam sesi ataupun slot pentaksiran lisan syariah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi hari ini Ustazah Hani bersama-sama penonton di studio dan juga di rumah untuk berkongsi tentang Al-Quran. Bukan sebab saya baik, tapi sebab kita nak jadi baik. Berapa ramai nak jadi baik ni? Berapa ramai nak jadi baik? InsyaAllah. Okay, mudah-mudahan. Jadi siapa nak jadi baik, kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya mudah-mudahan. InsyaAllah. Okey, 3 perkara positif dalam diri anda hari ini. Okey, semua buang angkat tangan sini dekat studio, dekat rumah semua macam ni. Okey, bagus. Ikut saya. Hari ini. Kuat suara-suara. Yang dekat ni suruh buka mic ya. Boleh buka mic. Okey, silakan. Okey.
Okey semua, duduk tegak, tarik nafas dulu. Hari ini Hari ini saya semangat. Saya semangat. Hari ini Hari ini saya fokus. saya fokus. Hari ini Hari ini saya cepat belajar. saya cepat. Wah, belajar. luar biasa. Terima kasih. Terima kasih penonton di rumah dan juga di studio. Alhamdulillah. Jadi untuk pengenalan apa itu pentaksiran lisan syariah, jom kita tengok apa objektif untuk segmen kali ini. Ada dua. Yang pertama, murid dapat menyatakan markah penuh dan markah wajaran soalan lisan syariah. Objektif yang kedua adalah murid dapat menyatakan pembahagian soalan lisan syariah. Okey, so saya nak tanya soalan cepu mas. Bila soalan lisan syariah ni yang kamu akan dapat? Bila pentaksiran lisan syariah? Ya, kamu akan semua akan hadapi yang mengambil paper syariah kurikulum bersepadu dini, kamu akan hadapi pada 14 hingga 30 November 2022 dalam tempoh ni lah ya, insya-Allah semoga cemerlang semua. Jadinya untuk subjek syariah ada dua kertas. Ada berapa kertas semua? Tunjuk tangan. Bagus. Ada dua kertas. Ahsantum. Ada dua kertas. Kertas yang pertama dan juga kertas kedua. Kertas pertama tu kod dia 5402/1. Kertas kedua 5402/2. Itu maksudnya /1 tu kertas pertama, yang kedua tu kertas kedua lah. Okey, kertas pertama tu dia akan menguji tentang menulis. Okey. Kalau yang kertas kedua menguji tentang kemahiran bertutur, okey, kemahiran lisan. Okey, markah penuh untuk kertas pertama adalah 100 dan markah wajaran 70%. Tapi untuk ujian lisan, markah penuh adalah 50, tapi dia punya wajaran adalah 30%. Jadi semua tu total 100% lah. Jadi ini adalah format soalan lisan untuk syariah. Ada berapa bahagian? Anak-anak semua ada berapa bahagian kat rumah tengok? Okey, bagus, ada 3 bahagian. Bahagian pertama hafazan, tilawah, dan yang ketiga makna ayat. Okey, jadi sebelah ni dia ada dia punya jumlah soalan. Hafazan ada berapa soalan semua? Tunjuk tangan, ada berapa soalan? Okey, bagus, ada 3. Dan tilawah ada berapa soalan? Tunjuk tangan. Ya, bagus, ada 1 soalan saja. Dan makna ayat ada berapa soalan? Ya, ada 2 saja. 2 soalan. Dan ini jumlah markah bagi setiap satu. Yang mana totalnya adalah 50 markah dan markah wajaran dia 30%. Jadi, siapa boleh buat rumusan? Berapa ramai yang boleh buat rumusan setakat ni? Silakan. Yang anak murid dekat studio, silakan buat rumusan. Ya, Mu'id, saudara Mu'id, tafadhal ya Mu'id. Okey, rumusan yang pertama silakan. Daripada segmen yang pertama ni, silakan. Soalan syariah terbahagi kepada 2. Yang pertama, soalan bertulis yang boleh mendapatkan sebanyak 100 markah. Wajarannya adalah 70%. Manakala untuk soalan kedua adalah soalan lisan. Untuk markahnya adalah 50 markah dan wajarannya adalah 30%. Masya Allah, mumtaz ya Muiz. Cemerlang, barakallahu fiik. Okey, silakan rumusan yang kedua. So, objektif pertama kita tercapai. Rumusan yang kedua, silakan. Rumusan yang kedua berkenaan dengan format lisan. Ya, Afiq Nazmi, tafadhal. Tafadhal. Afiq Nazmi. Naam, Afiq Nazmi, tafadhal ya. Afiq Nazmi, buka mic. Okey. Baik, silakan. Tafadhal, Afiq Nazmi. Yang kedua, Okey. yang pertama adalah hafazan, yang kedua adalah tilawah dan yang ketiga adalah makna ayat. Mumtaz, ahsanta ya Afiq Nazmi. Jadi semua fokus untuk format soalan lisan syariah. Bila menghadapi soalan lisan syariah, kamu akan hadapi 3 benda ya. Hafazan, tilawah dengan makna ayat. Okey, selesai untuk segmen kali ini. Baik, itu dia penjelasan mengenai dengan format kertas orang kata soalan lisan yang akan ditanyakan sebentar nanti ataupun bulan November nanti Ustaz saya berkenaan dengan asy-syariah. Jadi sekarang ni mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan, antum ma'ana fi Sukses SPM 2022 dan hari ini kita belajar tentang bagaimana nak skor yang terbaik ni dalam mata pelajaran Asy-Syariah tingkatan 4 dan 5 untuk topik kita soalan lisan. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Dipersilakan.
Okey, terima kasih saudari Syafiqah. Untuk segmen kali ini kita akan fokus tentang soalan hafazan. Okey, bagi pentaksiran lisan asy-syariah. Jom kita tengok apa objektif untuk segmen kali ini. Ada 3 objektif. Pertama, murid dapat menyatakan 4 surah yang wajib dihafaz. Ada berapa surah semua angkat tangan? Bagus, 4 surah. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti 3 bentuk soalan hafazan. So ada berapa soalan hafazan? Tangan? Okey, bagus, ada 3 bentuk. Dan objektif yang ketiga adalah murid dapat tip bagaimana untuk dapat skor markah penuh soalan hafazan. Berapa ramai depan ustazah ni dia nak skor markah penuh soalan hafazan? Alhamdulillah, insya-Allah dimudahkan. Okey, sekarang semua tengok slide yang ustazah tayangkan. Daripada 4 gambar ni, cuba kaitkan dengan nama-nama surah. Okey, sila siapa nak cuba dulu. Kita mula daripada gambar ni. Silakan Zakirin. Okey, ni mencerminkan menggambarkan surah apa yang perlu dihafaz ni. Baik. Okay, yang pertama adalah gambar Quran itu adalah surah Yasin. Gini gambar Quran ni. Bagus. Ahsanta Zakirin. Sekarang ni 4 ni adalah surah-surah yang wajib murid kuasai untuk dapat 100% lah dalam lisan. Yang pertama surah Yasin. Bagus. Yang gambar kedua ni silakan. Siapa nak cuba? Ya, Mu'id. Tafadhal Mu'id. Barakallah. Surah Al-Mulk yang bermaksud kerajaan. Wow, luar biasa surah Al-Mulk. Yang ketiga, ramai-ramai orang ni. Silakan siapa nak cuba. Ya, Afiq Rahman. Tafadhal. Yang ketiga tu mencerminkan Surah Al-Insan. Masya Allah, Al-Insan. Sebab apa Al-Insan ramai-ramai orang ni, Masya Allah. Dan yang terakhir surah apa? Silakan. Ya, Afiq Nazmi. Surah As-Sajadah. Masya Allah, sebab gambar sajadah. Luar biasa. Tanya begitu bukan untuk anda semua. Jadi 4 surah ni wajib pelajar kuasai untuk menghadapi pentaksiran lisan syariah. Untuk dapat markah penuh lah, insyaAllah. Okey, so sekarang ni, Al-an unzuru ila Hazi. Ni semua adalah contoh-contoh soalan. Untuk hafazan ada berapa soalan ni? Cuba tengok tangan. Ada berapa soalan? Ada 3 Soalul awal. Okey, sekarang ni cuba anak-anak semua tengok, fokus kat sini. Soalan pertama, soalan kedua dengan soalan ketiga. Okey. Tengok soalan tu dan kemudian tengok soalan pertama ni ditanya awal surah ke, tengah surah ke, hujung surah. Ataupun dia tanya 1/3 awal ke, 1/3 tengah ke, 1/3 akhir. Tengok, Iqra' min awal surah Yasin. Dia tanya awal ke, tengah ke, akhir. Silakan. Ya, Afiq Nazmi. Awal surah. Bagus, awal surah. A'id hadhihi al-ayah, summa akmilha bil-ayat allati ba'daha. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Al-Mulk ayat 11. Ada tanya 1/3 awal ke, tengah ke, akhir. Silakan. Ya, Zakirin, tafadhal. 1/3 pertengahan surah. Masya Allah, 1/3 pertengahan surah. Tengok yang terakhir. Sil hadhihi al-ayah bil ayat allati ba'daha as-sajdah wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Okey, silakan. Ini dia tanya 1/3 awal, tengah ataupun akhir. Ya, Mu'id, tafadhal. 1/3 akhir surah. 1/3 akhir surah. Jadinya, macam mana kita boleh rumuskan? Okey, ini adalah jadual surah dan aras kesukaran. Okey, kita tengok ada surah, ada 4 surah. Yasin, Al-Mulk ni untuk tingkatan 4 dan As-Sajadah dengan Al-Insan untuk tingkatan 5. Okey. So aras kesukaran ada terbagi pada 3 Soalan tu rendah, sederhana dan juga tinggi. Kalau berdasarkan contoh soalan tadi, rendah, sederhana dan tinggi. Okey. Bila soalan aras rendah dia akan tanya 1/3 awal surah. Okey, 1/3 awal surah maksudnya kalau Yasin 1 sampai 27, Al-Mulk 1 sampai 10, Sajadah 1 sampai 10, Insan 1 sampai 10. Sebab apa 10 sikit je sebab dia punya surah ayat pun sikit. Kalau arah sederhana, pertengahan, okey dia akan jadi soalan nombor 2 ni Okey, soalan nombor 2 ni dia akan tanya sama ada Yasin 28 sampai 46, Al-Mulk 11 sampai 20, Sajadah 11 sampai 20 dan juga Al-Insan 11 sampai 20. Dan kita tengok soalan yang ketiga. Soalan ketiga di aras tinggi. Aras ketinggi 1/3 akhir. Jadi fokusnya adalah Yasin 47, 83, Al-Mulk ayat 21, 30, Sajadah 21 sampai 30, Al-Insan 21 sampai 31. Okey, aras rendah markah dia, okey, tengok markah dia 12 markah, sederhana 10 markah dan tinggi 8 markah. Jadi antara tiga ni mana paling banyak markah? Aras rendah ke, sederhana ke, tinggi? Soalan 1 ke, 2 ke, 3 paling banyak markah? Ya, Zakirin silakan. Aras rendah. Aras rendah. Paling suka jawab soalan mana, Zakirin? Aras rendah ke, sederhana ke, tinggi? Aras rendah. Berapa ramai suka kalau soalan tu tanya aras rendah?
Mestilah kan, kalau ustazah sama kan. Ya Allah, tak sabar kalau ustaz tu tanya, Iqra min awal, oh nikmat rasa syurga dunia min awal surah Yasin Al-Mulk, masya-Allah. Okey, jom kita tengok seterusnya. Jadi macam mana kalau kita nak skor hafazan ni? Kalau kita nak skor, kita kena tahu apa dia surah ataupun apa dia perkara-perkara yang akan dinilai. Pertama, dia akan nilai dari segi hafazan. Okey, dari segi hafazan. Kadang persoalan berapa banyak nak kena hafal ustazah. Contoh dia tanya, Iqra min awal surah Yasin. So kita bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Quranil Hakim. Sampai mana nak baca kan? Jadi lebih kurang markah dia 5, 4 dan 3. Lebih kurang 5 ayat macam tu anggaran. Tapi selagi pentaksir tu dia tak kata sadaqallahul azim, kena sambung. Okey, selagi pentaksir tak kata sadaqallah, sambung je, jangan suka-suka yes. Iqra min awal surah Yasin, dia pun bestnya. Yasin, panjang mendengung lah tu. Tiba dia diam sabar ya. Terus baca sehinggalah pentaksir kata sadaqallahul azim. Okey, kita tengok seterusnya. Perkara yang dinilai adalah dari segi kelancaran. Apa dia? Baik, kelancaran. Okey, kelancaran 2 markah semua. Macam mana tau? 5 kali teguran baru tolak 1 markah. Contoh, dia baca Yasin wal pemeriksa pun dia tak faham lah kan. Pemeriksa pun kata wal Qur'an, dia pun alhamdulillah wal Qur'anil Hakim. So berapa kali teguran? 1. Adakah perlu tolak markah lagi? Belum lagi. So berapa kali teguran baru tolak markah? Ya, bagus. 5 kali teguran baru tolak markah. So senang ke? Senang sangat dapat markah sebenarnya. So susah sebenarnya nak tolak markah sebab kita nak bantu insya-Allah. Yang penting lancar-lancar kan ya. Tak naklah wal tak habis-habis ya. Okey. Dan seterusnya adab dan tertib. Adab dan tertib ni membawa 1 markah. Okey, cuba bagi contoh apa dia adab dan tertib ketika nak menghafaz Quran ni. Silakan. Ya, Mu'id. Tafadhal Mu'id. Bagus Mu'id. Barakallah. Membaca a'uzzah. Membaca ta'awuz mula-mula. Contoh apa nama dia? Pentaksir kata tafaddal iqra min awal surah Al-Mulk. Oh, dia baca setiap malam surah Al-Mulk. Alhamdulillah, tiba-tiba dia tak sabar, tabarakalladzi bi. Oh, dia tak baca a'udzubillah. Kan? Sabar, bertenang dulu, tarik nafas dulu. A'udzubillah, mulakan isti'azah. Okey? Okey, bagus Mu'id. Barakallah. Okey, adab dan tertib. Dan senang dapat 1 markah ni insya-Allah. Biasa pelajar-pelajar kita semua beradab duduk dengan tertib, tak adalah sampai kaki ke atas kan. Insya-Allah dimudahkan ya. Insya-Allah. Okey. Dan seterusnya yang terakhir adalah tajwid dan fasahah. Okey, ni markah dia banyak 4 untuk soalan kedua, 3, 2. Sebab apa dia mula-mula banyak kemudian makin sikit? Sebab biasanya untuk yang pertama tadi hafazan tu, soalan ni pertama paling banyak kena hafal lah, lebih kurang 5 ayat anggaran ya. Contoh banyak ni lah. Bila soalan kedua kena baca banyak ni sikit. Soalan ketiga makin sikit. Jadi markah pun dia makin sikit lah. Okey. Tajuk dan fasahah. Tajuk dan fasahah ni 3 kali salah baru tolak 1. 3 kali salah hukum tajuk yang berbeza. Contoh Contoh dia kata macam ni. Tabarakalladzi. Patutnya ba tu berapa harakat? Ya, bagus 2 je. Tapi dia naik syekh kan. Panjang pula Jadi 1 kesalahan. Okey, tolak markah dah. Dah kena tolak markah? Belum. Belum tolak markah. Jadi 3 kali kesalahan yang berbeza. Contoh dia baca tabarakalladzi. Salah lagi mak asli. Patutnya ladzi 2 harakat je. Jadi dia hukum tajuk yang sama, dia tetap kira 1. Dia tak kira, tak potong lagi. Baru 1 benda yang salah lah. Kemudian kalau ada contoh dia salah, inna kena dengung kan, tapi dia tak baca dengung. Inna contoh Jadi dia hukum tajuk berbeza. So dia kira 1 lagi. Tapi dah kena tolak markah tak? Belum lagi. Tunggu 1 lagi. Kalau tak ada tu selamat, alhamdulillah markah penuh lah okey. Makhraj tajuk dan fasal termasuklah makhraj. Contoh, patutnya tabata tapi dia baca toba. Tebal sangat dia daripada keturunan mana? Tiba semangat. Best. Toba, sabar jadi kita baru kira makhraj tu 1. 1 dah tolak markah ke belum? Belum lagi. Dia tunggu 3 kesalahan sebutan baru tolak 1. Okey, jadi boleh digabung tak makhraj dengan tajuk Ustaz? Dia digabung tu. Digabunglah. Digabung. Okey, baik. Okey, jadinya soalan jadi ada 4 perkara, 4 perkara yang dinilai dari segi hafazan. Kelancaran, adab dan tertib,
dan juga tajwid dan fasahah. Okey. Jadi kita tunjuk contoh tunjuk contoh soalan. Iqra min awal, ni contoh soalan ni, contoh katalah bayangkan yang sebenar. Iqra min awal surah Al-Insan. Tafadhalu. Ya, bagus. Zakirin, tafadhal, silakan. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Sadaqallahul azim. Okey, sadaqallahul azim. Okey. So Zakirin dia mula daripada isti'azah bagus, kemudian hal ata sampai ini. Ni dia punya pentaksi ni cepat nak habis. Dia cepat sadaqallah, saya nak kita contoh saja. Okey. Zakirin boleh tak ulang sekali lagi? A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syukran Zakirin. Okey, Ustazah nak semua orang fokus, ingat sampai bila-bila ya. A'udzu, kalau sebut a'udzu salah. A'udzu salah. Habis tu sebenarnya macam mana? Ingat huruf zal, mesti keluarkan hujung lidah, letak dekat depan gigi depan ya. So bunyi dia a'udzu, bukan a'udzu. Kalau bunyi zu tu salah, maksudnya salah makhraj satu. Tapi tak potong markah lagi. So ingat semua yang dekat studio dan dekat yang penonton di rumah, bila jumpa huruf zal, ingat mesti bunyinya zu. A'udzu. Zal mana-mana, allazi, bukan allazi. Ingat bukan allazi. Bunyi sebenarnya allazi. Itu contohlah. Itu baru satu. Tak potong markah lagi. Okey, bagus soalan pertama. Kita tengok contoh soalan kedua. A'id hadhihi al-ayah thumma akmilha bil ayat allati ba'daha. Qala Allah fi surah As-Sajdah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nanti pentaksir dia baca macam itulah. Dan pelajar dia tak akan tengok apa-apa kertas, tak ada. Bila soalan hafazan ni duduk diam, dia tengok muka pentaksir je. Okey. So pentaksir pun kata, Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ya, silakan. Afiq Nazmi, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, ahsanta. Sudah bacaan barakallah. Okey, jadi bagus tengok sekarang ni satu pesanan Ustazah bila pelajar-pelajar terima arahan daripada pentaksir, fokus apa dia kata tugas. Fokus apa dia kata tugas. Kata arahan dia, sebab soalan nanti bil lughah al-arabiyyah, dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Melayu. Jadi bila soalan dia kata a'id, maksudnya dia kena apa, buat tangan macam ni. Dia kena ulang ayat tu. Bila dia kata a'id, kena ulang ayat tu. A'id hadhihi al-ayat thumma akmilha, kemudian sempurnakan. Kena ulang. Kalau tak ulang, maksudnya dia dah kurang satu ayat lah. Kan? Jadi bila suruh ulang, senanglah. Fokus je apa benda ayat pentaksir tu, baca, ulang je balik. Katalah suspend betul kan, berdebar-debar sampai tak ingat dah kan. Minta dengan cara hormatlah, Ustazah boleh tolong ulang, kan? Tolong ulang. Jadi bagus, Afiq ulang balik ayat ni. Okey. Jadinya Afiq, Ustazah nak fokus, boleh tak Afiq ulang balik ayat ni? Ulang daripada alladhi wukila bikum sampai sini. Cuba Afiq, tafadhal. Boleh Alladhi wukila bikum. Okey. Kaf, anak murid semua, kaf dengan qaf antara sebutan yang ramai pelajar terkeliru. Kalau qaf, qa bunyi tebal, pekat. Kalau kaf, dia lembutlah. Alladhi wukila bikum. Kena beza dua tu so, untuk ambil perhatian. Jom kita tengok soalan yang ketiga dan soalan terakhir untuk hafazan. Sil hadhihi al-ayah bil ayat allati ba'daha. Qala Allah fi surah Yasin, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Silakan, siapa nak cuba sambung? Tafadhalu. Ya, na'am Mu'id. Tafadhal ya Mu'id.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa iza antum minhu tuqidun. Sadaqallahul azim. Okey, faiza, ingat Muid, faiza ke faiza? Faiza. Mumtaz, ahsanta. Ingat semua kat yang di studio dan juga di rumah ingat lepas ni jumpa iza, jangan iza, idza, faiza. Dalam bahasa Melayu kita tak guna zal tu Yang kita guna zip, zoro tu zai. Zal kita tak guna dalam bahasa Melayu untuk Quran saja. Okey, jom rumusan. Silakan siapa nak bagi rumusan untuk segmen kali ni? Silakan rumusan. Tafadhalu. Rumusan yang pertama ya Afiq Nazmi. Barakallah, mumtaz. Orang pertama selalu jadi orang hebat, suka jadi yang pertama. Bagus. Tafadhal Afiq Nazmi. Surah yang perlu dihafal ada 4. 2 daripada tingkatan 4 adalah surah Yasin dan surah Al-Mulk. Dan lagi 2 surah di tingkatan 5 adalah surah Al-Insan dan surah As-Sajdah. Alhamdulillah. So, objektif pertama tercapai. Tengok rumusan yang kedua tentang 3 bentuk soalan hafazan. Silakan. Ya, bagus Muid. Tafadhal. Barakallahu fiik. 3 bentuk soalan ujian lisan adalah yang pertama hafazan, yang kedua tilawah, dan yang terakhir makna ayat. Itu bentuk soalan ujian lisan keseluruhannya. Ni sekarang fokus untuk soalan hafazan. Soalan yang pertama dia tanya 1/3 apa Muid? Awal. 1/3 awal ayat. Ya, bagus. Awal surah. 1/3 pertengahan surah. Bagus. Dan 1/3 akhir surah. Barakallah, mumtaz ya Muid. Ahsanta, masya-Allah. Dan rumusan yang ketiga. 3 tip bagaimana untuk skor penuh soalan hafal. Bagi apa-apa tip silakan. Kurang seorang share 1 tip. Silakan. Macam mana nak skor? Ya Muid, bagus Muid. Barakallah. Pilih mana-mana share dan ajuk bacaan mereka. Okey, tu untuk cara diorang nak lancarkan hafazan. Bagus, ada lagi nak share? Macam mana tip untuk anda skor maka penuh soalan hafazan ni? Ada lagi nak share? Ya, Afiq Nazmi. Barakallah. Afiq Nazmi kan? Afiq Rahman. Dua-dua angkat tangan. So, bagi Afiq Nazmi dulu, lepas ni Afiq Rahman. Silakan Afiq Nazmi. Bacaan untuk hafazan kita perlu betul pada tajuk-tajuknya. Kalau betul tajuknya, insya-Allah hafazannya okey. Masya-Allah, betul. Nombor 1 tajwid, lagu tu nombor 2 Lagu tu nombor 2 yang penting tajwid dengan makhraj. Okey, selesai untuk segmen kali ini. Alhamdulillah semua pelajar dapat menguasai objektif dengan baik. Masya-Allah. Itu dia penjelasan mengenai dengan soalan lisan Ustazah untuk mata pelajaran Asy-Syariah. Banyak lagi yang ingin dikongsikan oleh guru kita pada hari ini. Tapi sekarang mungkin nastarih qalilan wa sawfa nataqi ba'da qalil Didik TV KPM. Kita berehat seketika. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antum ma'ana fi sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Al-yawm nata'allam 'anil syariah tingkatan 4 dan 5 untuk topik kita soalan lisan. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang adik-adik atau murid-murid kita nak belajar Ustazah? Dipersilakan. Syukran Syafiqah. Okey, untuk segmen kali ini kita akan fokus tentang soalan tilawah dan makna ayat. Okey? Kita tengok seterusnya. So, objektif untuk segmen kali ini adalah yang pertama, murid dapat sekurang-kurangnya 2 tip. 2 tip bagaimana nak skor markah penuh untuk tilawah. Yang kedua, murid dapat tip bagaimana 2 tip sekurang-kurangnya macam mana nak skor markah penuh untuk makna ayat. Okey, sekarang ni kalau kita nak skor tilawah, kita kena tahu apa dia perkara-perkara yang akan dinilai dalam tilawah tu. Yang pertama, menyempurnakan hukum tajwid dan makhraj huruf. Ni bila baca Quran ni memang nombor 1 lah So dia punya markah tu 6 markah. Markah keseluruhan adalah 14. Ni 6 markah So jadi 3 kali salah tolak 1 markah. Okey, 3 kali salah tolak 1 markah. Kesalahan baris, tajwid, makhraj huruf. Okey, jadi kalau ada 3 kesalahan baru tolak 1. 3 kesalahan berbeza So contoh dia asyik salah makhraj huruf contoh alif. Dia kata alif, dia kata ain, contoh au, ain juga contoh kan. Ain juga. So dia banyak kali dia jumpa alif je dia baca ain tu kira 1 lah. Belum ditolak lagi lah. Jadi murid-murid di studio ataupun di rumah belajar makhraj belajar. Ini saya share tip macam mana nak belajar makhraj. Okey, membaca dengan lancar. Jadi kalau membaca dengan lancar ni 3 kali teguran pun baru tolak 1 markah. Okey, tip nak baca dengan lancar senang je macam mana tadi ada abang kita share dalam kat studio tadi. Dengar cari imam bacaan imam kan, ulang setiap hari. InsyaAllah akan jadi lancar. 4 markah.
Dan seterusnya betul wakaf dan ibtidak. Ini pun 3 kali salah, tolak 1 markah. Wakaf dan ibtidak ni maksudnya berhenti tempat yang betul dan sambung di tempat yang betul. Contoh kita bagi ayat mudah dalam bahasa Melayu, Syafiqah. Contoh saya nak kata, saya makan nasi ayam di tepi sawah. Itu satu ayat. Saya nak cerita ke Syafiqah, saya makan nasi ayam di tepi sawah. Datang Afiq Rahman kata, Ustazah Hani makan nasi ayam di tepi sawah. Maksud dia sama ke tak? Ustazah Hani nak kata, Ustazah Hani saya makan nasi ayam di tepi sawah. Tapi orang lain baca ayat tu, dia terberhenti dekat Ustazah Hani makan nasi ayam pula kat tepi sawah. Okey, macam itulah bacaan Quran. Jadi kalau tak betul dia punya tempat berhenti dengan mula, dia jadi membawa maksud yang salah, yang berbeza. Okey. Adab dan tertib. Layak mendapat 2 markah adab dan tertib sekiranya tidak menjawab soalan tilawah. Nah, ni na'udzubillah lah. Ini kritikal. Maksudnya contoh mungkin dia dah panik, tak tahu apa. Sila baca. Bila baca ni dia ada teks. Tapi mana tahu kan dia punya perasaan macam mana. Tak tahu perasaan dia gemuruh macam mana. Kalau tak baca dia mulut terdiam langsung, dia layak lah dapat 2 markah juga. Maksudnya markah minima dia adalah. Okey. Jom, inilah adalah 4 perkara yang akan dinilai untuk skor tilawah. Okey, total dia 14. Jom kita tengok contoh soalan. Okey. Nanti pelajar dia akan terima satu kertas. Macam inilah kan, kertas dia ada arahan. So pentaksir akan kata iqra surah as-sajdah min ayat 11 ila ayat berapa ikut dalam soalan tu kan. Okey, silakan siapa nak cuba. Naam, tafadhal Afiq Rahman, tafadhal. Duduk tegak, tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kul yatawaffakul malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Okey, sekali lagi Afiq, sabar sikit. Okey, duduk tegak, tarik nafas Afiq. Sekali lagi ulang ayat tu balik. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Bagus. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, barakallah, ahsanta ya Afiq, mumtaz. Okey, daripada bacaan Afiq tadi, cuba kita kenal pasti tadi Ustazah Hani ada tegur kan? Jadi maksudnya sebab tegur tu sebab dia lari dia punya sebutan langsung kan. Jadi baru 1 kali teguran. Tolak markah tak? Belum lagi. Dia 3 kali teguran. Okey, 3 kali teguran benda yang berbeza. Okey, itu baru 1. Kemudian kita sangat fokuskan untuk pelajar di studio dan juga di rumah. Antara huruf yang banyak murid sebut tersilap adalah huruf salihan ha tu. Okey, dia bukan akan sebut salihan. Kalau kita sebut macam biasa, salihan han tuha Allah tuha. Salihan salah. Yang betulnya salihan. Dalam bahasa Melayu ada tak kita guna ha tu? Jarang lah. Apa khabar? Sihat. Ada sihat. Tak ada ha. Tak guna. Sihat je. Dah makan? Dah. Tak ada kan? Ada ha tu dalam bahasa Melayu tak ada. Jadi kita kena praktis. Okey? Dan banyak dalam Fatihah. Okey? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Praktis. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim tu ha. Jadi salah makhraj ya, salah makhraj. Okey. Jom kita tengok contoh surah yang kedua. Okey, silakan. Iqra surah Yasin min ayat 15. 55 min ayat 55 ila ayat. Okey, silakan. Siapa tadi? Semua kan? Siapa yang kat dulu tu, Syafiqah? Saya pun. Okey, lagi sekali. Dia orang bagus betul semua nak kat tangan kan, Syafiqah? Okey, Muaid. Oh, Muaid. Tafadhal Muaid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Sadaqallahul azim.
Bagus Mu'in. Bila pentaksir kata sadaqallahul azim, pelajar jangan nak baca juga lahum. Macam Mu'in tu bagus. Dia dah sadaqallahul azim pun dia pun diam kan. Dan ataupun dia pelajar boleh ulang balik sadaqallahul azim. Okey, jom kita ulas. Daripada bacaan Mu'in tadi, untuk kita ambil pengajaran, ada berapa kali Mu'in macam tersangkut-sangkut jadi kalau tersangkut-sangkut, berapa sangkut baru tolak satu markah? 3 kali. Okey. Jadi tadi tu Ustazah tengok tu lebih dah kan? Ada 4 je tu, jadi tolak 1. Jadi sepatutnya bacaan tilawah ni tak sangkut lah. Rahsia dia adalah kena baca banyak-banyak. Hari ni mungkin tersangkut sebab berdebak lah masuk TV. Kalau tidak dia baca lancar je ni. Alhamdulillah. Okey. Kemudian saya nak ambil perhatian sikit. Ni mudah aja tapi ramai orang buat tersilap. Apa dia? Perkemaskan bunyi baris. Apa dia? Perkemaskan. Saya nak fokus kat sini baris bawah Syafiqah. So baris bawah ni sebenarnya bunyi dia nipis, ringan. Okey. Contoh macam yang baca tadi. Kita tengok ayat 55. Kita tengok ayat 55. Kita ambil inna, jangan enna. Inna, nak fokus pada bawah jannati. Ti, pada bawah libahkan mulut. Ti, bukan jannati. Jannatil yau. Kalau perasan bukan jannatil. Di I. Bila pada bawah I semua. Fi, bukan fe. Fe tak kemas. Fi, F I. Bunyi macam bahasa Melayu. Syughulin fa. Linfa. Ki. Jangan fakihun. Fakih. Kemaskan baris. Faki. Dari bawah terutama nipis. Mudah sebenarnya. Okey? Boleh ya? Alhamdulillah. So jom kita skor makna ayat. Okey? Dah selesai untuk tilawah, kita fokus untuk skor makna ayat pula. Berapa ramai nak skor markah penuh untuk makna ayat? Silakan. Ya, amin. InsyaAllah di studio di rumah. InsyaAllah semoga semua dapat jawab dengan tenang. Kan? Kemudian dapat bagi makna ayat dengan baik. Okey. Skor makna ayat, perkara yang dinilai senang aja. Kalau lengkap, kurang lengkap, tak ada respon. Okey. Dia punya soalan tu ada 2 soalan. Dia akan tanya 2 ayat, kemudian murid kena terjemahkan. Okey. Satu soalan membawa markah 3 markah. So ada 2 soalan, jadi semuanya 6 markah. Kalau lengkap Syafiqah, 3 markah penuh. Okey. Kalau kurang lengkap, markah dia 1 ataupun 2. Okey. Kalau dia tiada respon ataupun salah, dia diam je kan. Kan dia berdebar kan, ataupun dia jawab tapi tak ada kena mengena dan salah, dia sikit sini dapat telur lah, tak ada markah. Okey, so dia sama ada lengkap, kurang lengkap ataupun tiada respon. Jom kita tengok contoh soalan. Kata tugas untuk skor terjemah, untuk kata tugas untuk soalan makna ayat ni ada satu je. Dia akan tanya macam ni je. Okey, tarjim qita'ah al-atiyah bil lughah al-malayuwiyah. Apa maksud soalan? Maksud soalan apa dia? Silakan. Kat tangan. Ya, bagus. Afiq Rahman, tafadhal. Boleh buka mic? Mic bagus, gaya dah ada dah. Mic Afiq. Silakan. Dialah. Maksud dia dialah yang menciptakan mati dan hidup. Afiq, maksud soalan. Apa maksud tarjim qita'ah? Okey, maksud dia apa? Tarjim maksud dia terjemahkan. Bagus, masya-Allah. Kita bukan untuk Afiq, luar biasa. Terjemahkan. Okey, maksud soalan dia terjemahkan qita'ah al-atiyah, ayat potongan ayat ni dalam bahasa apa nak kena terjemahkan Afiq Rahman? Dalam bahasa apa nak terjemahkan? Bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Walaupun Afiq Rahman pandai bahasa Inggeris, tapi kali ni tolong terjemah dalam bahasa Melayu. Okey, terima kasih. Syukran Afiq Rahman. Jadi kan, pentaksir akan baca allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa nak cuba? Apa maksud ayat ni? Silakan. Ya, Afiq. Afiq Rahman dia angkat tangan lagi. Yalah tu. Afiq Rahman silakan. Saya sampai Afiq Rahman dulu. Ya, silakan. Makna ayat allazi khalaqal mauta wal hayat. Maksud dia dialah yang menciptakan mati dan hidup. Mana gaya tadi? Buat gaya tadi. Afiq Rahman buat gaya tadi. Dialah yang menciptakan mati dan hidup. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji antara kamu siapa yang amalannya lebih baik. Masya Allah, ahsanta, barakallah, mumtaz. Jadi, daripada jawapan Afiq Rahman tu, lengkap semua maksud.
Jadi dia layak untuk dapat 3 markah. Tahniah, luar biasa. Okey, tengok soalan yang kedua. Okey, ini masuk penuh dah. Dialah yang telah menciptakan adanya mati dan hidup untuk menguji kamu. Ingat ya, kita semua ni hidup untuk diuji. Kenapalah aku diuji? Kenapalah aku diuji? Ya. Memang kita hidup untuk diuji ya. Jangan risau ya. Siapakah antara kamu yang lebih baik amalannya? Kan? Okey, kita tengok soalan seterusnya. Tarjim qit'ah al-atiyah bil-lughah al-malayuwiyah. Mu'in. Sabar Mu'in. Pentaksi nak baca dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Tafadhal ya Mu'in. Rasakanlah bakarannya pada hari ini atas perbuatan kufur yang telah kamu lakukan. Na'udzubillah ya Allah ya. Terasa sungguh lah. Betul lah. Masya Allah, barakallah. Penonton di rumah mesti terasa juga. Sama-sama terasa. Rasakanlah tu ayat apa? Warning ayat warning. Rasakanlah kamu bakarannya pada hari ini. Disebabkan apa? Perbuatan kufur yang kamu telah lakukan. Wah, luar biasa Mu'id. Bagi tepukan untuk Mu'id. Masya Allah. Luar biasa. Okey, jom kongsikan sekurang-kurangnya 2 tips. Setiap orang dapat 2 tips macam mana nak skor markah penuh tilawah. Silakan. Fokus tilawah dulu. Okey, ya Afiq Rahman. Membaca huruf dengan lebih tepat daripada segi makhrajnya. Bagus, mumtaz. Baca huruf makhraj tepat. Okey, barulah tak potong markah. Bagus Afiq, bagus. Yang lain silakan siapa nak kongsi apa dia tip untuk skor markah penuh tilawah. Ya Mu'id, tafadhal Mu'id. Mumtaz. Nak berhenti ayat mesti tepat. Ya Mu'id, jangan sembarangan kan. Okey, mumtaz. Ahsan tak. Okey, silakan pula. Berapa ramai yang boleh share sekurang-kurangnya 2 tip macam mana nak skor markah penuh untuk makna ayat. Silakan. Ya, Zakirin. Afiq Nazmi. Afiq Nazmi tadi. Okey, Afiq Nazmi lepas tu Zakirin okey. Silakan. Kalau nak skor makna ayat, kita kena menghayati ayat Al-Quran tu dengan faham sekali makna ayat dia. Boleh tunjuk contoh? Okey. Afiq Nazmi boleh tunjuk contoh. Afiq Nazmi baca ayat tu sambil menghayati, buat gaya sekali. Silakan ambil satu ayat. Ayat tadi surah Al-Mulk. Boleh? Silakan, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang menciptakan yang mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu di antara kamu yang siapa yang paling baik amalannya. Mumtaz, ahsanta ya Afiq Nazmi, barakallah. Okay, al-an Zakirin, tafadhal. Silakan rumusan macam mana nak skor markah penuh makna ayat. Silakan Zakirin. Boleh hafal makna ayat dengan menggunakan lagu. Wah, okey, silakan Zakirin tunjuk contoh, tafadhal. Nak tunjuk contoh surah apa, ayat apa? Silakan. Surah Al-Insan ayat 3 dan 4. Okey, tafadhal. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Okey, mim syaddah tekan lagi, imma. Okey, ingat semua nonton di studio dan di rumah, jumpa nun syaddah. Okey, nun syaddah ataupun mim syaddah itu tingkat dengung paling tinggi. Okey, tekan sekali lagi, ulang balik. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Wa sa'ira, ain masuk sikit. Wa sa'ira. Mumtaz, okey, terjemahannya silakan. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang kafir rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala
Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang kafir rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Masya Allah, luar biasa Zakirin. Itu salah satu contoh macam mana pelajar nak skor makna ayat. So dia baca makna ayat tu, dia nyanyikan sambil buat gaya, lebih menghayati. Baik, subhanallah. Itu dia perkongsian daripada guru kita berkenaan bagaimana untuk skor markah penuh tilawah dan juga skor penuh markah penuh makna ayat. Masya Allah. Jadi sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antum ma'ana fi sukses SPM 2022. Al-yawm nata'allam 'an syariah tingkatan 4 dan juga 5 dengan topik kita soalan lisan. Jadi ustazah, bagaimana kita nak jadi mumtaz, nak skor untuk subjek ini? Dipersilakan. InsyaAllah. Untuk segmen kali ini kita akan fokus tips skor mumtaz lisan al-syariah. Berapa ramai nak mumtaz ya di studio dan di rumah. InsyaAllah mudah-mudahan yang angkat tangan ni semua mumtaz. Okey, objektif yang terakhir untuk segmen kali ini adalah pertama, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 tips untuk beroleh hafazan Quran yang baik. Okey. Jadi tip untuk beroleh hafazan Quran yang baik, pilih bacaan imam. Bacaan imam yang mana? Dari segi tajwid, ni fokus ya anak murid di rumah, orang dewasa pun sama. Dari segi tajwid, kita semua boleh cari je dekat YouTube, search Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Sebab apa? Sebab Syekh ni diakui oleh kebanyakan guru-guru Al-Quran dari segi bacaannya. Dan beliau merupakan Syekh Maqari yang paling utama sekali. Okey. Kita ikut dia punya ajuk, dia punya sebutan. Nak tak nak Quran ni, dia memang mesti talaqi, Syafiqah. Tapi kadang-kadang, kalau contoh, saya anak murid saya dalam satu kelas 40 orang, ramai. Jadi, dia macam kurang kata masa untuk luangkan untuk seorang-seorang tu terhad. Jadi, antara inisiatif yang murid boleh buat adalah, ini. Okey, buka tu ulang contoh surah Yasin, sebut dan ajuk aja, gunakan kemahiran mengajuk dan meniru. 4 ni guna mengajuk yang sebetulnya lah. Okey, seterusnya. Yang kedua, macam mana nak skor hafazan Quran yang baik adalah teliti makna ayat. Okey. Kita nak bagi faham, kemudian pilih 2 ataupun 3 perkataan dan gayakan. Macam mana tadi kita punya murid tadi Zakirin dah tunjuk contoh dah. Okey. Menyala-nyala, tak semua kita ambil 2 3, satu ayat 2 3 untuk digayakan ya. Belenggu, rantai kan, suasana dingin, okey. Dan kita sambil mengaji tu kita boleh buat gaya lah. Okey. Ini tunjuk contoh kata wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Jadi tip dia, pilih perkataan mana yang nak buat gaya. Contoh sabaru kan, sabar kan. So bila baca tu wajazahum bima sabaru, nak marah tapi kena sabar, sabaru tu okey. Jadi tip yang seterusnya macam mana nak beroleh bacaan hafazan Quran yang baik adalah kita buat battle Quran mumtaz. Jom kita main sikit, Syafiqah, boleh Boleh Okey, kita murid-murid di studio kita buat game sikit Kita buat game. Berapa ramai dah sedia angkat tangan macam ni? Kau dah bersedia? Wah, luar biasa. Okey. Jadi caranya macam ni. Setiap orang dia akan baca sekurang-kurangnya satu contoh ayat tu panjang, dia boleh baca separuh. Ikut kesesuaian dan berhenti. Kemudian dia kena pas dekat siapa-siapa lah yang kat studio, dekat dalam Google Meet tu, dia boleh pas kat kanan, kat bawah ataupun macam itulah kan. So yang kawan tu akan sambung. Okey. Siapa yang dapat tegur kawan punya bacaan, contoh dia kata macam ni, innalladzi, dia tak dengar, dia kata innalladzi, tapi dia tengok innalladzi, dia tegur, dia dapat 5 mata. Okey. Siapa paling tegur banyak, dia dapat mata So contoh Ustazah mulakan dulu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Mu'id, tafadhal. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, pas Mu'id. Okey, Afiq Rahmat. Siapa tu? Okey, Zakirin, tafadhal. Mic buka. Boleh mic, Zakirin? Okey. Alladhi khalaqal maut. Pas Afiq. Okey. Afiq. Okey, kejap satu maut. Kalau nak berhenti maut, Ustazah dapat 5 mata. So murid dengan Ustazah menang 5 mata dah. Alladhi khalaqal maut. Kalau nak berhenti panjang sikit. Okey, Zakirin pas kat siapa tadi? Afiq Nazmi. Tafadhal Afiq Nazmi, sambung.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اسمعوا. Afiq Rahman. Tafadhal Afiq Rahman, sambung. وهو العزيز الغفور. Okey, wahuwal. Ustazah perkemaskan. Wahuwal. Ramai orang baca wahuwal. Sebenarnya wahuwal. Jelaskan sebutan setiap huruf. Okey? Macam mana kita nak orang panggil nama kita dengan jelas, macam tu juga Quran. Setiap huruf tu dia ada hak dia. Jadi, ingat contoh, tak naklah orang panggil saya Ani mana pula kan? Nak Norhani, Hani. Tak jelas kan? Jadi macam tu Quran. Wahuwa. Okey, ulang balik. Afiq Rahman, tafadhal. وهو العزيز الغفور. Pas. Ah, Tu siapa tu? sini. 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 Muaid ke? Muaid, tafadhal ya Muaid. Muaid, tafadhal. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Okey, syukran. Okey, dah habis dah masa dah. Sab'a samawatin ti. Ta tu kena tebal. Ti. Ustazah 5 markah lagi. Jadi aktiviti ni kita menggalakkan untuk murid beri manfaat pada orang lain. Masya-Allah. Okey, ni level 3 lah. Level 1 kita tak main, kita tak buat dah. Ni level 3 terus Level 1 kita buat kat sekolah nanti jadinya jadi murid-murid boleh buat aktiviti ni di asrama, kat kelas, kat sekolah. Okey. Jom kita tengok rumusan. Silakan. Baik Ustazah, silakan. Okey. Share. Siapa nak boleh share tip beroleh hafazan Quran yang baik. Silakan share. Okey, Muaid silakan. 1 poin. Seorang 1 poin je. Hafal kesemua surah dan boleh ajuk bacaan imam. Ya, bacaan imam ingat cadangan ustazah tadi Okey, silakan seorang lagi last. Nak share? Okey, Zakirin tafadhal. Zakirin dapat. Masya-Allah. Silakan. Kena hafazan tu menggunakan makhraj yang betul dan lancar tanpa ada ulang-ulang. Masya Allah. Bagus sekali Zakirin. Barakallah. Mumtaz. Masya Allah, itu dia rumusan daripada murid-murid kita. Macam ni pula dengan Ustazah. Diusahakan Ustazah. Okey, terima kasih Syafiqah. Rumusan daripada Ustazah ni. Okey, insya-Allah untuk kuasai hafazan ataupun untuk kuasai ujian lisan, nombor 1, nak kuasai hafazan, nak tak nak memang makhraj dan tajwid tu kena betul dulu. Okey, caranya macam mana? Memang terbaik itu dengan berguru. Tapi guru saya, Ustazah sibuklah, guru saya terhadlah. Jadi gunakan cara yang kedua Ustazah bagi cadangan tadi. Ajuk bacaan Syekh mengikut Resam Osman, mengikut Hafs an Asim. Okey, jangan sembaranglah jadi ajuk dan kemudian talaki dengan guru. Ulang buat game, insya-Allah dapat cemerlang dunia akhirat. Masya-Allah, syukran jazilan Ustazah atas perkongsian pada hari ini. Saya pun dah kan. Jadi Ustazah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dan juga terima kasih kepada semua murid-murid kita di talian yang sangat-sangat bersemangat pada hari ini menjawab soalan yang diberikan oleh guru kita. Mudah-mudahan cemerlang dan mumtaz dalam pentaksiran lisan insya-Allah. Dan juga cemerlang kepada murid-murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah menjadda wajada. Kita jumpa lagi. Syafiqah Hanafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.